iri? Malaysia protes Joko Widodo terkait keputusan UNESCO tersebut. Sejumlah warga Malaysia ramai memberikan komentarnya. Suka Malaysia kah? Suka sangat. Pernah tak pergi ke Malaysia? Benar. Kelantan, kecil Kelantan boh. Ini lockdown kampung rawat habis dah. Boleh jumpa sign now ke? Tiga dulu. Kawi mayang satu kawi. Aduh, kawi tak tahan dah ni. Tu dia bahang, sempoi. Oh hai, oh halo, hai semuanya. Apa kabar kembali ke channel Sari? Semoga senantiasa dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan, ingat untuk menjalani hari-hari kedepannya ya. Permudahkan juga segala urusannya, amin. Akhir-akhir ini ada cukup banyak juga ya yang mentikkan salah satu video ini, karena Sari tengok sudah hampir 3 juta views ya yang nonton ini. Sari juga terdapat sebenarnya, tapi ada beberapa orang yang tekan suruh Sari bahaskan. Salah satu konten kreator daripada Indonesia naik satu video tekan bahwa Malaysia iri, bahasa Indonesia sudah diresmikan UNESCO. Tak habis-habis pasal bahasa ya, selalu bahasa saja yang menjadi persoalan. Ya, Sari tak pernah lagi dengar orang-orang Malaysia yang cemburu, jealous kenapa bahasa Indonesia Kok iri? Malaysia protes bahasa Indonesia jadi bahasa resmi UNESCO. Bahasa Indonesia resmi menjadi salah satu bahasa resmi dalam sidang The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO. Namun keputusan tersebut memicu reaksi dari Malaysia. Dalam unggahan Presiden Joko Widodo terkait keputusan UNESCO tersebut, sejumlah warga Malaysia ramai memberikan komentarnya. Komentar tersebut mengatakan seharusnya yang diresmikan adalah bahasa Melayu, sebab bahasa yang digunakan Indonesia sendiri adalah bahasa Melayu. Menanggapi hal ini, Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra Kemendikbudristek Muhammad Abdul Kak buka suara. Menurutnya, anggapan yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bagian dari bahasa Melayu kurang tepat. Ia menuturkan bahasa Indonesia merupakan bahasa negara, kemudian bahasa Melayu merupakan bagian dari bahasa daerah di tanah air. Kak mengungkapkan ada lebih dari 80 bahasa Melayu yang menjadi bahasa daerah di Indonesia. Memang baru-baru ini diresmikan bahasa Indonesia di UNESCO ya. Kata ya diambilnya lah beberapa komentar daripada netizen itu bahwa menyatakan tentang ya beberapa komentar sajalah ya, dijadikan referensi mereka untuk mengatakan Malaysia yang iri. Wah, di sini ramai ya komentarnya nih, saling hujat menghujat di sini. Menurut Sari lah ya, daripada komentar ini Sari ambil karena subscriber Sari banyak juga, ramai teman-teman daripada Malaysia. Itu hari beberapa kali juga Sari membahasnya juga tentang bahasa lagi ya. Oke, menurut ya subscriber Sari, mereka banyak ramai yang mengatakan bahasa tak menjadi persoalan bagi mereka ataupun jealous karena bahasa Indonesia sudah diresmikan oleh UNESCO. Di sini fokus juga belajar bahasa-bahasa asing daripada luar. Memang bahasa Melayu juga tetap dipertahankan, digunakan juga, tapi mereka tidak menutup kemungkinan juga untuk belajar bahasa-bahasa asing lainnya. Walaupun begitu, ramai juga ya orang-orang daripada luar negara datang ke Malaysia ini untuk mempelajari bahasa Melayu. Ramailah influencer Sari lihat ya, daripada Jepun, orang Korea, Mat Saleh, Mina Saleh daripada Amerika, Australia, dan lain-lainnya. Lanjut lagi ya, ini ada salah satu influencer daripada Jepun, dia fasih berbahasa Melayu. Oke, so jom kita dengarkan video. Suka Malaysia kah? Suka sangat. Pernah tak pergi ke Malaysia? Benar. Bolehkah ceritakan tujuan anda ketika pergi ke Malaysia? Masa saya duduk kat Malaysia, saya pergi sebagai seorang pembantu bahasa Jepun, cikgu bahasa Jepun, yang saya ajar dekat sekolah tinggi di Malaysia. Pernah di manakah anda tinggal di Malaysia? Saya duduk di Terengganu, Dungun, Berapa lama tinggal di Malaysia? selama 7 bulan.
Bolehkah ceritakan pengalaman manis dan pengalaman pahit semasa berada di Malaysia? Pengalaman manis, saya dapat banyak ramai kawan-kawan macam keluarga, semua cikgu di sekolah yang saya kerja dan budak-budak, student, semua sangat baik dan saya sayang mereka. Dan pengalaman pahit, tak ada pengalaman pahit, tapi satu perkara yang saya rasa susah adalah ada logat, aksen, dialek di Terengganu. Oh, dialek Jadi Terengganu. kadang-kadang berkomunikasi dengan mereka susah sikit. Jadi tak belajar logat-logat di Terengganu. Sikit tapi tak pandai cakap. Bolehkah coba Okey. bercuba bercakap Terengganu macam mana? Okay. Comelote. Adakah culture shock sepanjang berada di Malaysia? Culture shock banyak. Ada janji Melayu kan. Culture shock yang paling besar. Fasih juga ya, dia tadi cikgu mengajar juga peterjemah daripada bahasa Jepun ke bahasa Melayu ya. Juga dia logat sikit-sikit Terengganu ya. Nah, itu yang memang susahnya. Kalau belajar bahasa Melayu itu ada juga yang cepat ya. Tapi logat-logat daripada negeri tertentu di sini yang susah kan. Contohnya ada logat Kedah ya, utara. Tadi logat Terengganu, logat apa lagi? Logat KL gitu ya. Oke teman-teman, nah itu Haris juga ada yang berkomentar ya daripada netizen sebelah itu mengatakan tak ada orang yang mau belajar bahasa Melayu. Katanya macam itu. Padahal dia mungkin tak tengok YouTube ini ya kan. Jom kita dengarkan beberapa influencer, YouTuber terkenal daripada mancanegara di dunia ini yang mereka fasih dan belajar bahasa Melayu. Oke, siapa-siapa saja kira-kira? Hello guys, baru-baru ini tular di media sosial mengenai seorang jejaka tampan dari United Kingdom ala-ala Cristiano Ronaldo ni yang fasih berbahasa Melayu dengan logat Kelantan. Kelantan. Kecek Kelantan boh. Ini lockdown kampung kamu gawe habis dah. Boleh jumpa sign out ke? Sebenarnya, Kecek ramai lagi Kelantan. YouTuber dari luar negara yang fasih berbahasa Melayu. Ada dari Korea, ada dari Jepun dan ada juga dari Amerika. Ada juga YouTuber dari United Kingdom yang mengaku lama sangat cakap Melayu sampai hilang logat bahasa asal. Membawa kita kepada tajuk video pada kali ini, 14 YouTuber luar negara yang fasih berbahasa Melayu. Nombor 14, Rita Mangan. Rita Mangan atau lebih dikenali sebagai Rita Kalsum Rafi adalah seorang guru yoga dan jurulatih peribadi yang berasal dari England. Korang ingat tak video yang pernah viral di media sosial suatu ketika dulu? Kawi mayang satu kawi. Aduh, kawi tak tahan dah ni. Tu dia Abang Empoi. Logatnya. Rita ni sangat fasih bertutur dalam logat Penang. Ibunya adalah orang Malaysia dan ayahnya adalah warga England. patutlah. Katanya, setiap kali saya pulang dari England ke balik pulau, banyak perkara yang mahu saya ceritakan kepada nenek, tapi dia tidak tahu berbahasa Inggeris. Lalu saya tekad untuk belajar bahasa Melayu. Rita juga adalah seorang YouTuber yang membuat konten-konten mengenai yoga dan senaman. Nombor 13, Belacan dan Belacan Paku. dan Paku. Belacan dan Paku adalah dua kawan rapat yang fasih bertutur dalam bahasa Melayu. Mereka berasal dari Amerika dan pernah menetap di Sabah dan Sarawak selama setahun lebih. Mereka juga pernah dijemput untuk menjadi tetamu istimewa di dalam rancangan TV FBI Apa Saja melalui saluran TV9. Mereka pernah terkenal di kalangan rakyat Malaysia suatu ketika dulu kerana aksi-aksi mereka yang kelakar. Mamang tanah, mamang ayah. Namun, video terakhir mereka di YouTube adalah pada 1 Mac 2011 dan selepas itu hilang tanpa berita. Ramai yang tertanya-tanya, ke mana menghilang mereka ni? Sekarang, hanya Belacan saja yang masih aktif di YouTube menerusi channel peribadinya, Budak-Budak Belacan, yang membuat konten bersama isteri dan anak-anaknya. Nombor 12, Matthew Sessions. Matthew Sessions adalah seorang jurutera yang berasal dari Amerika. Matthew datang ke Malaysia pada tahun 2013 dan pernah menetap di Sarawak selama 2 tahun. Sewaktu di sini, dia belajar mengenai bahasa Melayu dan sekarang sudah sangat fasih bertutur dalam bahasa tersebut. Suka
Saya memang cakap Malaysia yang saya paling suka. Amerika. Antara video Matthew yang terkenal adalah Mana Itu Malaysia yang dimuat naik pada tahun 2017. Video terakhir Matthew di YouTube adalah pada 5 April 2018. Namun, dia masih aktif di media sosial yang lain. Nombor 11, Koji Jepun. Koji adalah seorang pelajar universiti yang berasal dari Jepun. Minat Koji terhadap bahasa Melayu bermula apabila melihat datuknya yang pernah mengajar subjek matematik di Universiti Malaya suatu ketika dulu. Minatnya tidak berakhir di situ. Malah Koji mengambil keputusan untuk belajar bahasa Melayu di salah sebuah universiti di Jepun. Sekarang, dia sudah sangat fasih bertutur dalam bahasa Melayu. Saya harus fikirkan kaedah lain untuk mendapatkan wang. Di dalam channel YouTube-nya, Koji berhasrat untuk datang ke Malaysia dan bekerja di sini. Gambatan Nombor 10, Ben Bradshaw. Ben Bradshaw atau lebih dikenali sebagai Cikgu Ben pernah viral di media sosial suatu ketika dulu kerana kefasihannya bertutur dalam bahasa Melayu. Saya Ben atau baca banyak orang di Kuching. Ben berasal dari Amerika dan pernah menetap di Sabah dan Sarawak selama 1 tahun. Dia mula belajar bahasa Melayu melalui percakapan dengan orang sekeliling dan juga melalui buku. Setelah itu, dia pulang ke Amerika dan datang semula ke Malaysia untuk bekerja di Kedutaan Amerika di Kuala Lumpur. Dia mula terkenal apabila memuat naik beberapa video dalam bahasa Melayu. Ben juga pernah dijemput oleh TV3 untuk sesi temu duga dalam rancangan MHI. Video terakhir Ben di YouTube adalah pada 10 Oktober 2017, namun dia masih aktif di media sosial yang lain. Nombor 9, Korean Lang Oppa. Korean Lang Oppa merupakan seorang YouTuber yang berasal dari Korea. Lang Oppa mula belajar bahasa Melayu ketika dia datang ke Malaysia sebagai pertukaran pelajar di salah sebuah universiti di Kuala Lumpur. Nama saya Lang Oppa Jimmy dari Korea. Hari ini saya nak cakap bahasa Melayu. Mungkin di dalam channel YouTube-nya, Lang Oppa banyak membuat konten yang pelbagai seperti video reaksi, mukbang dan nyanyian. Lang Oppa sekarang menetap di Singapura. Nombor 8, Teh Tarik Oppa. Teh Tarik Oppa juga seorang YouTuber yang berasal dari Korea. Dalam banyak-banyak YouTuber Korea, kami rasa Teh Tarik Oppa adalah yang paling fasih dalam berbahasa Melayu. Mereka beritahu kepada saya macam mana makan potato chips. Dia mula belajar bahasa Melayu ketika memilih bahasa Melayu sebagai jurusan kedua di salah sebuah universiti di Korea. Dia juga pernah menetap di Malaysia selama 6 bulan di Universiti Malaya. Hampir kesemua video-videonya dalam YouTube adalah dalam bahasa Melayu. Teh Tarik Oppa juga banyak membuat konten yang pelbagai seperti video reaksi, makanan dan informasi. Nombor 7, Moto Mat Saleh. Moto Mat Saleh atau lebih dikenali sebagai Mat merupakan seorang YouTuber yang berasal dari Amerika. Mat sudah lama menetap di Malaysia dan pernah menjadi jurulatih sukan di sini selama 2 tahun. Sekarang, dia sedang melanjutkan pelajarannya di peringkat PhD pula di sini. Dalam channel YouTube-nya, Mat banyak berkongsikan tentang motosikal dan ride vlog sambil sembang-sembang santai dalam bahasa Melayu. Motor ini patut 26. Dalam video-videonya yang terbaru, Mat mengatakan yang dia sekarang berada di Amerika atas sebab-sebab tertentu dan tidak dapat pulang ke Malaysia disebabkan lockdown. Nombor 6, Wasabi Laksa. Wasabi Laksa atau nama sebenarnya Yuichiro Kinjo adalah seorang pelawak yang berasal dari Jepun. Kinjo sudah lama berada di Malaysia dan sangat fasih bertutur dalam bahasa Melayu. Bila saya baru sampai di Malaysia, saya beli banyak nasi lemak. Dia mula datang ke Malaysia pada tahun 2015 untuk mengadakan persembahan lawak di sini. Hampir kesemua videonya di YouTube dirakamkan dalam bahasa Melayu. Di dalam satu video yang dimuat turunnya, Kinjo mengatakan disebabkan sudah lama berada di Malaysia, dia sudah terbiasa dengan budaya di Malaysia dan sudah lupa budaya di Jepun. Kinjo juga pernah dijemput untuk berlakon dalam rancangan komedi JKK bersama pelawak-pelawak terkenal yang lain seperti Jeb Sepatu, Abby Yus dan Ropi. Nombor 5, Lia. Lia atau nama sebenarnya Nati Natamon adalah seorang model dan YouTuber terkenal yang berasal dari Thailand. Nati pernah menetap lama di Malaysia dan sangat fasih berbahasa Melayu. Lagu ini pun maksudnya bagus kan dan melodi bagus semua. Di dalam channel YouTube-nya, Nati banyak membuat konten tentang tarian dan nyanyian. Dia juga pernah membuat cover lagu artis-artis terkenal Malaysia. Nombor 4, Cassidy La Cream. Cassidy La Cream atau Cassidy Anderson adalah seorang penyanyi dan YouTuber yang berasal dari Australia. Cassidy mula terkenal
setelah video cover lagu Obat Rindu nyanyiannya viral di media sosial pada tahun 2012. Semenjak itu, dia terus giat memuat turun cover lagu bahasa Melayu yang lain di dalam channel YouTube-nya. Disebabkan hatinya telah terpaut dengan lagu-lagu Melayu, Cassidy mula belajar bahasa Melayu dengan mencari guru bahasa Melayu di Australia. Katanya menerusi berita harian, "Saya ambil masa selama 1.5 tahun untuk menguasai bahasa Melayu yang asas. Saya memang tekun belajar. Ketika itu, saya sudah tanamkan azam untuk mencuba nasib ke Malaysia dan mujurlah keluarga saya memberi restu." Nombor 3, Rhys William. Rhys William adalah seorang YouTuber food review yang berasal dari United Kingdom. Rhys pertama kali datang ke Malaysia pada tahun 2012 dan mula jatuh cinta dengan negara ini. Dia mengambil keputusan untuk menetap di Malaysia dan pindah ke sini pada tahun 2013. Selama berada di sini, Rhys mengambil peluang untuk belajar bahasa Melayu dan mengambil masa 1 tahun lebih untuk fasih dalam bahasa ini. Rhys bermula dengan menulis blog dalam bahasa Melayu mengenai pengalamannya berjalan-jalan di sekitar Malaysia pada tahun 2014. Tulisannya semakin terkenal sehinggakan dia dijemput untuk satu sesi temuduga dalam rancangan TV MHI melalui saluran TV3. Suatu hari, Rhys mendapat satu mesej di media sosial dari seseorang dan dia mengajak Rhys berjumpa untuk berbincang. Dari hasil perbincangan tersebut, terlahir idea untuk membuat video mengenai food review. Tidak lama kemudian, terbentuklah satu channel YouTube yang dinamakan Destinasi TV, di mana Rhys membuat review tentang makanan dalam segmen Mat Saleh Cari Makan. Rhys pernah berkata dalam salah satu videonya, setiap hari cakap Melayu dan setiap hari bergaul dengan orang di sini, memang lama-lama hilang logat UK. Bila balik kampung ke UK, sampai ada orang bertanya, saya dari mana? Tapi selepas minggu 2, dah dapat balik logat tu. Rhys juga mempunyai channel YouTube peribadi di mana dia berkongsi tentang kehidupannya bersama keluarganya. Teluk Cempedak. Orang kata kalau datang Kuantan ni. Nombor 2, Aiman Kecek Kelantan. Baru-baru ini tular di media sosial mengenai seorang jejaka tampan dari United Kingdom yang fasih berbahasa Melayu dengan logat Kelantan. Tidak banyak info yang kami jumpa mengenai Aiman ni kerana baru sangat muncul di internet. Namun, setelah kami gali dan terus menggali, kami terjumpa komen dari Aiman sendiri di dalam komen channel YouTube-nya yang mengatakan yang dia mempunyai darah kacukan di mana ayahnya adalah orang Kelantan dan ibunya adalah orang United Kingdom. Aiman juga mengatakan yang dia pernah tinggal di Kelantan selama 4 tahun. Kami tertarik dengan jawapan Aiman apabila ada yang bertanya kepadanya di mana Aiman belajar cakap Kelantan. Jawapan Aiman dalam salah satu videonya adalah, banyak orang tanya, dia mau belajar bahasa Kelantan mana? Awal ya belajar tengok drama Spotify. Sarif pun tak faham tidak dinafikan beliau fasih berbahasa Kelantan disebabkan pernah tinggal lama di sana dan bergaul dengan orang sekeliling. Aiman masih baru dalam bidang YouTube, namun video-videonya yang kelakar dan mencuit hati dapat menarik ramai penonton dan subscribers dalam masa yang singkat. All the best Aiman. Nombor 1, Mat Dan atau nama kelahirannya Daniel James Tyler adalah seorang pengembara dan pengacara TV yang berasal dari United Kingdom dan sudah menetap di Malaysia sejak tahun 2009. Dia kemudian memeluk agama Islam pada tahun 2013 dan menukar namanya kepada Muhammad Karif Daniel Abdullah. Mak Dan sangat dikenali kerana kefasihannya bertutur dalam bahasa Melayu dengan logat Terengganu. Cerita Mak Dan mengenai kedatangannya ke Malaysia bermula apabila dia dan seorang rakannya melancong ke Thailand dan Laos selepas menamatkan pelajarannya pada tahun 2009. Ketika itu, rakannya memberikan cadangan untuk melawat Pulau Perhentian dan seterusnya Pulau Kapas, Terengganu. Sepanjang berada di Pulau Kapas, Mak Dan menjadi seorang sukarelawan di salah sebuah chalet sebelum meneruskan perjalanannya. Mak Dan kembali ke Pulau Kapas pada tahun 2010 dan mengambil keputusan untuk menetap di sini. Pada mulanya, Mak Dan memang sudah terkenal di sekitar Terengganu, namun dia mula terkenal di seluruh Malaysia apabila seseorang secara rahsia merakam videonya bercakap logat Terengganu dan memuat naik video itu di YouTube. Saya cover kat dia, jangan tolak dia dekat pantai tepi batu. Semenjak itu, bilangan followers Mak Dan semakin meningkat dengan mendadak. Rezeki Mak Dan bertambah apabila didatangi seorang kru TV yang menawarkan Mak Dan peluang untuk mengacara
dan terhasillah rancangan TV yang berjudul Haramain Backpackers Trans-Siberian. Wow, Selain hebat. itu, Mak Dan Rezeki, juga ya. mengacara dalam rancangan TV Mak Dan Kaki Jalan dan Mahabah Mills. Oke korang, so itu tadi ya beberapa saja, ada masih ramai lagi sebenarnya ya yang fasih berbahasa Melayu. Nah gitu ya, siapa kata tak ada juga orang yang mempelajari bahasa Melayu ya. Mungkin kalau saja melancong gitu ya, karena orang-orang Malaysia pun faham juga bahasa Inggris ya. Jadi kalau untuk melancong beberapa hari saja ya mereka menggunakan bahasa Inggris boleh. Tapi kalau mau mereka sudah tertarik ya, mereka di sini akan datang tinggal lama ataupun belajar, bekerja, mereka akan juga mempelajari bahasa Melayu itu. Tapi yang sehari salutnya itu mereka ini sudah tahu bahasa Melayu tapi tahu logat-logat macam kecek Klate, logat Terengganu, Pineng tadi ya. Nah itu yang paling spesialnya. So segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. See you on my next video. Bye.